Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 26 Jun bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Kereta dipandu terhumban ke sungai, 3 beranak mati lemas. Ibu bapa perlu ambil arif tentang pemakanan dan tumbesaran anak, bukan beri makan secara sembrono. Mayat 3 beranak ditemui dalam keadaan menyayat hati dan berpelukan di bahagian tempat duduk belakang kereta Proton Persona yang terbabas dan terjunam ke dalam sungai di Jabatan Pantai Cicar, Kuala Ketil. Mayat ketiga-tiga mangsa itu ditemui pasukan penyelamat di air PPDA pada jam 3.30 pagi tadi. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Penolong Pesuruhjaya Bomba Syufaat Kamarun berkata pasukan PPDA yang melakukan selaman dalam operasi mencari dan menyelamat SAR berjaya mengesan kedudukan kereta berada di dasar sungai pada kedalaman lebih 5 meter. Katanya bomba mengambil masa hampir 10 minit untuk menaikkan kereta terbabit menggunakan kren. Menurut Syufaat, sebaik membuka pintu kereta, mayat Masyitoh Ibrahim, 37 tahun, ditemui bersama 2 anaknya, Muhammad Ziyad Zikri Syarudin, 7 tahun dan Muhammad Ziyad Haziq, 5 tahun, di bahagian tempat duduk belakang. Kita dapati cermin pecah dan ada berlaku kerosakan di bahagian hadapan kereta. So saya percaya ikut evaluasi yang kita buat tadi, mangsa ibu dia bersama dengan anak-anak ni mungkin telah berada di belakang. Tapi pada keadaan itu kita memang tidak pastikan sama ada mereka bertiga masih bernyawa ataupun tidak. Kesemua mayat diserahkan kepada pihak polis sebelum dihantar ke Hospital Kulim untuk bedah siasat. Dalam pada itu, saksi Zulkifli Syahari mendakwa ketika kejadian kenderaan malang itu menggelongsor lalu terjunam ke dalam air. Dia dan rakan cuba membantu namun gagal kerana arus deras dan kereta itu tenggelam dengan cepat. Dia main lagi sana, lepas tu kereta tu terjun. Last kami nampak punggung dia kat sini. Bonek kereta. Mana dia tak bergerak lah. Dia tak bergerak. Adik kepada Masyitoh, Muhammad Ashraf Ibrahim memaklumkan sebaik mengetahui kemalangan yang menimpa kakak dan anak saudaranya pada jam 8.30 malam. Dia bergegas pulang dari rumahnya di Ipoh. Terkejut lah ya. Benda ni jadi kita pun tak sangka kan. Satu dah lah abang kan. Benda dah tulis kan. Di pinggir ibu negara, 2 wanita masing-masing berusia 60 dan 22 tahun rentung dalam kebakaran sebuah banglo di Jalan Sekutu 4, Taman Gembira. Kejadian turut menyebabkan 2 lelaki cedera. Mangsa yang cedera adalah seorang lelaki berumur 60 tahun, manakala seorang lagi berusia 33 tahun. Kedua-duanya dihantar masing-masing ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM dan Hospital Kuala Lumpur HKL. Bomba menerima panggilan jam 6.22 pagi tadi sebelum menghantar jentera ke lokasi kejadian. Api dilapor marak di kediaman 4 tingkat itu dan kemusnahan dianggarkan 100%. Kebakaran berjaya dikawal dalam tempoh kira-kira setengah jam. Ibu bapa dinasihatkan untuk lebih cakna terhadap pemakanan dan tumbesaran anak-anak dan bukan mengambil sikap janji anak kenyang. Sebaliknya, tumbesaran anak-anak perlu dilihat berkembang dengan baik dan terhindar daripada masalah bantut yang semakin membimbangkan sejak akhir-akhir ini. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melaporkan 1 daripada 5 kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah bantut yang sekaligus menterjemah masalah malnutrisi kronik dalam kalangan kanak-kanak. Malah media sebelum ini turut melaporkan kadar bantut di Putrajaya adalah tertinggi di Malaysia iaitu sebanyak 24.3%. Menurut pakar pediatrik Dr. Muhammad Zakrul Razmal Muhammad Pauzi, ibu bapa harus berperanan penting dalam memastikan aspek pemakanan dan tumbesaran anak-anak adalah sempurna. Bapa selalunya merasakan mereka memberikan makanan anak yang cukup kerana mereka mentakrifkan makanan yang cukup itu adalah makanan yang kenyang. Yang kenyang. Tetapi makanan itu tak seimbang. Kan dia kata dia bagi makan. Doktor tak apa, makan je, kenyang. Tapi sebenarnya hakikat tu anak-anak ini tidak makan protein yang cukup.
Jelasnya, masalah bantut atau pembesaran terganggu dalam kalangan kanak-kanak ini boleh dikesan dengan lebih awal sekiranya ibu bapa kerap melakukan pemeriksaan. Bantut ini memang kita boleh kesan sekiranya kita ambil kira sekiranya ibu bapa ini patuh kepada pertama check up bulanan mereka sejak daripada lahir itu kita dah check daripada bulanan, kemudian daripada bulanan sampai umur 18 bulan, 2 tahun, kemudian 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Cuma sikap rakyat Malaysia ni adalah mereka hanya pergi kepada klinik ataupun doktor apabila anak tu dianggap tidak sihat. Yang ni ada demam, ada batuk selsema ataupun yang masalah-masalah kesihatan yang bagi mereka itu adalah jelas berbanding dengan sekadar masalah anak berat tak naik. Masalah pembesaran terganggu ini turut boleh menjejaskan perkembangan anak-anak yang meliputi aspek mental serta ketahanan badan mereka. Anak-anak boleh mengalami masalah lembab pembelajaran terganggu, cepat penat, tak fokus. Jadi semua ni package yang boleh melibatkan pertumbuhan anak secara fizikal sebenarnya juga mengganggu pertumbuhan anak secara mental dan secara spiritual dan juga organ-organ yang halus-halus dalam badan mereka. Termasuklah hormonal akan terganggu, otak akan terganggu, zat mata juga akan terganggu, kesihatan kulit akan terganggu. Tambahnya lagi, sikap ibu bapa yang mengambil jalan mudah dalam memberikan anak-anak makanan tambahan bukan penyelesaian utama isu pembesaran terganggu kerana penyediaan makanan yang sihat dan seimbang adalah sudah memadai. Beliau turut berpesan kepada ibu bapa untuk lebih serius dalam memberikan komitmen terhadap pembesaran anak-anak seawal umur 9 bulan. Sementara itu, kluster influenza-like illness ILI yang dikesan di beberapa sekolah berasama baru-baru ini berada dalam keadaan terkawal. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata langkah kawalan termasuk penutupan sekolah atau institusi pendidikan akan dilakukan pihak Pejabat Kesihatan Daerah PKD selepas beberapa proses penilaian dan pemantauan dibuat. Khairi Jamaluddin menegaskan ibu bapa tidak perlu khawatir dengan perkembangan kes berkenaan yang berada di tahap terkawal ketika ini. Jangkitan kluster itu hanya memerlukan pengasingan dan tiada apa yang perlu dibimbangkan. Jadi memang kalau kita lihat dari segi influenza, dari segi HMFD dan sebagainya, dia akan meningkat. Ya, sebab ini adalah low base effect daripada 2 tahun yang lepas. Namun demikian masih lagi terkawal dan tidak ada apa-apa yang perlu dibimbangkan. Menurut Khairi Jamaluddin, kes seperti influenza ini kes biasa dan bermusim. Jumaat lepas, media melaporkan Jabatan Kesihatan Negeri JKN Selangor mengesan peningkatan kes jangkitan ILI di institusi pendidikan, khususnya sekolah berasrama sejak 2 minggu lepas. Dalam majlis sama, Khairi Jamaluddin berkata tahap kesedaran rakyat Malaysia khususnya golongan B40 untuk mendapatkan saringan kesihatan masih rendah. Katanya daripada hampir 6 juta individu yang layak untuk mendapatkan saringan kesihatan percuma di bawah skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40, peka B40, hanya 620,000 individu telah disaring sejak 2019. Khairi Jamaluddin berkata hasil program berkenaan juga mendapati ramai rakyat Malaysia masih enggan menjalani pemeriksaan kanser prostat dan payudara selain faktor mentaliti yang lebih cenderung untuk mendapatkan rawatan hanya selepas ia dikenal pasti. Sifat malu apabila anggota badan mereka disentuh oleh petugas kesihatan turut menjadi punca mereka memilih untuk tidak jalani pemeriksaan lebih awal. Kita juga sediakan booth untuk melaksanakan saringan bagi kanser prostat dan juga kanser payudara. Cuma saya dimaklumkan bahawa ini memerlukan konsen kebenaran daripada mereka yang datang untuk menerima saringan kesihatan. Cuma mungkin atas faktor tak biasa dengan saringan tersebut, ramai yang enggan untuk memberi kebenaran bagi saringan kanser prostat dan juga kanser payudara.
Masih tentang isu kesihatan, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjelaskan penyakit cacar monyet yang kini merebak di lebih 50 negara belum boleh dikategorikan sebagai kecemasan kesihatan awam antarabangsa tahap amaran tertinggi. Bagaimanapun, menurut laporan sebahagian anggota Jawatankuasa Kecemasan, risiko jangkitan telah merebak lebih meluas dan semakin meningkat ke atas populasi malah tidak boleh dibiarkan. Laporan itu juga menyatakan aktiviti virus cacar monyet telah diabaikan, malah tidak dikawal dengan baik selama bertahun-tahun di negara-negara di wilayah Afrika. Pelbagai kluster virus itu telah dilapor beberapa minggu lalu di beberapa negara Eropah dan Amerika Utara, wilayah yang biasanya virus itu tidak ditemui. Endemik cacar monyet secara geografi terhad kepada Afrika Barat dan Tengah, manakala pengesanan kes cacar monyet yang disahkan dan disyaki tanpa sebarang sejarah perjalanan ke kawasan endemik di beberapa negara adalah bukan sesuatu kelaziman. Cacar monyet atau monkeypox pertama kali dikesan dalam monyet makmal pada 1958. Diandaikan menular daripada haiwan liar seperti tikus kepada manusia atau dari manusia kepada manusia. Seketika nanti, veteran ATM kongsi pengalaman terkena jerangkap samar. Konsisten dalam menerapkan mentaliti bertaraf dunia serta buatkan jemaah sentiasa tersenyum. Itu saranan kepada petugas Lembaga Tabung Haji TH di Mekah dan Madinah ketika menyantuni jemaah. Ia juga pendekatan tabung haji TH ke arah melahirkan petugas haji idaman. Laporan Fitri Musa dan jurukamera Kamrul Zaman dari Mekah Al-Mukarramah. Petugas haji juga dinasihatkan supaya bersedia dan sentiasa mempunyai maklumat bagi memudahkan urusan membantu jemaah. Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata, TH mengamalkan polisi No Wrong Door yang melibatkan petugas menyelesaikan masalah jemaah tanpa mengira unit tertentu. Dan selalu diperkatakan oleh orang ramai bahawa petugas haji pada tahun-tahun yang lepas sungguh komited dan berdedikasi. Mereka telah menjayakan operasi haji dengan baik dan berkesan. Yang lebih hebat lagi ialah kita put smile on the other person's face. Itu yang lebih hebat. Bukan saja kita yang senyum, akhirnya jemaah haji pun senyum. Idaman. InsyaAllah. Ya, kita harap itulah azam kita. Beliau berucap pada majlis perhimpunan bersama 300 petugas di Ibu Pejabat TH di Abraj Al-Janadriyah yang turut dihadiri petugas dari 2 lagi penginapan di Mekah. Datuk Seri Syed Saleh juga menasihatkan agar petugas bijak menyusun atur tugasan menjelang hari kemuncak wukuf di Arafah yang hanya berbaki 12 hari lagi. Ketika itu katanya cabaran lebih getir berdepan jemaah dan pada masa sama perlu melakukan ibadah. Fitri Musa dan jurukamera Kamrul Zaman, Mekah Al-Mukarramah. Sebelah kakinya hilang akibat terpijak jerangkap samar ketika bertugas. Namun veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM, Korporal Abdul Rahim A. Karim tidak menganggapnya sebagai episod hitam. Dia malah berbangga dengan pengorbanan yang dilakukan demi negara tercinta. Korporal Abdul Rahim yang hilang kaki kanannya semasa op Kota Iko di Klian Intan, Hulu Perak berkata, kejadian pada 1982 yang mengubah hidupnya itu masih segar dalam ingatannya. Pengalaman saya setelah kena jerangkap samar dah saya kata tadi. Semasa saya kena jerangkap samar tu, saya sedar kaki saya terkulai, orang kata nampak jari je lah, dah terbang tu lah, saya nampak lah kasut saya hancur.
Jadi selesai saya kena tu, mari satu sarjan load datang ke tempat saya, dia tendang apa tu senjata api M16, kemudian dia ambil buat bagi jauh lah, takut benda-benda yang tak elok berjadilah kan. Selain kehilangan kakinya, peristiwa itu memaksanya melakukan pengorbanan meninggalkan isterinya yang syarat mengandung dan menunggu masa untuk bersalin kerana perlu menerima rawatan akibat kejadian itu. Korporal Abdul Rahim turut kehilangan kaki kirinya kerana menghidap penyakit kencing manis selain mempunyai penyakit kronik lain. Dia kini terpaksa menggunakan kerusi roda untuk bergerak. Dalam pada itu, dia juga berpesan kepada generasi muda untuk menghargai dan mengingati jasa-jasa prajurit yang berkorban demi keamanan negara. Bagi menghargai jasa dan pengorbanan pesara ATM, sumbangan kepada perwira negara boleh disalurkan ke nombor akaun Maybank Yayasan Veteran ATM seperti yang tertera. Kerajaan memberi jaminan harga siling ayam baharu yang akan berkuat kuasa 1 Julai ini tidak akan mencapai RM15 sekilogram. Sebaliknya, berdasarkan advokasi dengan pemain industri baru-baru ini, harga siling baharu ayam diramal berada pada paras di bawah RM11 sekilogram. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid bagaimanapun mengakui sekiranya sistem pengapungan diteruskan, harga ayam yang dicadangkan pemain industri adalah antara RM11 hingga RM15 sekilogram. Pun begitu, cadangan tersebut diganti dengan pengumuman harga siling baru yang akan diputuskan berdasarkan prinsip menang-menang antara pengguna dengan pemain industri ayam. Dia ada sedepakan ada sedikit kenaikan, tapi ianya akan maknanya naik tapi tidak membebankan, tidak membebankan pengguna, dan masa sama peniaga juga akan merasa sedikit terbela. Ada harga ini setelah diadakan advokasi dengan pemain-pemain industri. Takkan sampai cakap sampai RM15 tu tak? Saya boleh beri jaminan ayam takkan sampai RM15. 15. Takkan sampai RM15 sekilo. Datuk Rosul menjelaskan kenaikan berbanding harga siling lama RM8.90 sekilogram tersebut tidak dapat dielakkan berikutan pemain industri tidak mampu lagi menanggung kos makanan ternakan, pengangkutan dan kadar tukaran wang asing. Dalam pada itu, beliau menjelaskan kerajaan memutuskan untuk menarik balik cadangan mengapungkan harga ayam sebelum ini setelah mengambil kira pandangan pelbagai pihak. Dalam perkembangan lain, Datuk Rosul memberitahu KPDNHP telah memohon penambahan kuota minyak masak paket bersubsidi daripada Kementerian Kewangan dalam masa terdekat. Beliau menjelaskan permohonan tersebut bagi mengatasi isu kekurangan minyak masak paket bersubsidi yang berlaku pada masa ini. Kita cadangan saya kalau tak silap kita nak minta lagi 10,000 tan tambahan lagi. Itu atas mana MOF akan go through semua kali pemenang kita tu sama ada layak tak layak. Jadi harapan kita supaya untuk nak mengatasi masalah ini. Katanya masalah kekurangan minyak masak paket di pasaran berlaku pada masa ini sudah dijangka berikutan permintaan tinggi disebabkan kenaikan mendadak harga minyak masak botol. Sebelum ini, MOF memperuntukkan 60,000 tan metrik minyak masak bersubsidi yang berharga RM2.50 sepaket untuk kegunaan rakyat memerlukan, khususnya B40. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM sedang menyiapkan tender kepada syarikat yang layak bagi membekalkan ikan untuk stok simpanan sejuk beku. Pengerusinya, Datuk Syed Abdul Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal berkata langkah itu bagi membendung monopoli kartel yang semakin berleluasa. Jelas Datuk Syed Abu Hussein Hafiz, bekalan ikan ketika ini memang ada namun harga terlalu tinggi akibat dimonopoli oleh kira-kira 10 kartel di seluruh negara. Justru kerajaan melalui LKIM perlu bertindak membekal, menyejuk beku, membungkus, menyimpan dan mengedai ikan dalam skala besar bagi mengelak kartel memonopoli ketika musim pendaratan ikan yang banyak. Di mana sekarang ini kalau pergi di pusat-pusat pendaratan, sekarang ini kartel dah mula membeli ikan seberapa banyak yang di landing dan mereka akan beku dan simpan. Ini masanya. Ini saya minta supaya LKM juga membuat peranan yang sama.
ketika ini beli dan simpan. Beli buku simpan. Sebagaimana yang dibuat oleh pembeli-pembeli besar yang kita sebutkan kartel tadi. Katanya langkah membeli ikan secara terus dari nelayan di lokasi pendaratan akan membantu mengawal bekalan ikan dari dimonopoli oleh kartel sekaligus menjamin bekalan dan kestabilan harga ikan di pasaran. Tambah beliau, langkah kerajaan mengawal harga ikan yang sentiasa stabil dengan mengekalkan hanya satu sahaja pemain industri wajar diikuti oleh LKIM untuk menstabilkan harga ikan. Beliau terdahulu hadir majlis penyerahan enjin sangkut di Kampung Tebuk Matang. 46 nelayan kawasan menerima enjin sangkut berkapasiti 15, 30 dan 40 kuasa kuda dengan kos sebanyak RM494,000. Selepas ini, Masjidil Aqsa mula retak angkara kerja gali bawah tanah Zionis. Masjid Al-Aqsa berisiko runtuh disebabkan kerja penggalian yang giat dilakukan Israel menyebabkan kesan retak dan kerosakan pada struktur bersejarah tersebut. Amaran tersebut diberikan Ketua Pengarah Jabatan Wakaf Islam dan Hal Ehwal Al-Aqsa, Azam Al-Khatib, selepas projek berkenaan dijalankan di masjid ketiga paling suci itu sejak beberapa minggu lalu. Terdapat kerja penggalian berbahaya dan tidak diketahui, malah tiada siapa tahu apa tujuan dan matlamat sebenar Israel. Getaran kuat yang berlaku juga menyebabkan runtuhan daripada siling di ruang solat di bahagian selatan. Zionis tidak menghiraukan permintaan mereka untuk membenarkan jurutera khas dan juruteknik melakukan pemeriksaan tentang projek rahsia tersebut yang berlaku tidak kira masa pada waktu siang serta malam. Perkara ini telah dimaklumkan kepada Mahkamah Diraja Jordan dan penjaga masjid suci ini, Raja Abdullah II. Jumlah kematian akibat gempa bumi yang menggegarkan Afghanistan 22 Jun lalu kini meningkat kepada lebih 1,100 orang dengan lebih 3,000 kediaman musnah sepenuhnya. Turut terkesan rakyat Afghanistan yang berada di Malaysia lebih-lebih lagi apabila memikirkan nasib keluarga dan rakyat di tanah air tercinta. All villages, all districts are destroyed and they are in very need to build their house. I really ask the government of Malaysia to help the victims, and I really ask the people of Malaysia, please help and support and donate for the needy Afghans. Sementara itu, menurut pengerusi Afghan Relief Malaysia, Dr. Muhammad Ridwan T. Abdullah, Afghanistan amat memerlukan sokongan dan bantuan global bukan sahaja ketika ditimpa musibah tetapi sejak sebelum gempa bumi melanda lagi. Apabila Taliban mengambil alih tampuk pemerintahan negara Afghanistan, dunia tidak mengiktiraf. Amerika tidak mengiktiraf. Seluruh harta negara mereka telah dibekukan. Akibatnya, rakyat Afghanistan hari ini telah menderita kemiskinan, kebuluran, kelaparan. Hari-hari berlaku dan ini menyebabkan kematian meningkat daripada semasa ke semasa. Ditambah pula dengan gempa bumi yang berlaku baru-baru ini dan ditambah gempa bumi yang kedua telah menyebabkan lebih daripada 1,000 orang telah terkorban dan ini tidak termasuk lagi tidak ada tempat tinggal dan sebagainya. Sementara itu, dalam perkembangan terbaru, lebih banyak pesawat kargo membawa bantuan kemanusiaan telah tiba di Afghanistan, antaranya dari Pakistan dan Qatar selepas gempa 5.9 Richter melanda Paktika dan Kos. Jambatan terpanjang Bangladesh, Padma, dibuka secara rasminya kepada pengguna jalan raya. Pembinaan jambatan itu memendekkan jarak antara Dhaka dan pelabuhan kedua terbesar negara itu, Mongla, kira-kira 100 km. Jambatan serbaguna sepanjang 6.15 km ini menelan belanja $3.9 bilion Amerika. Ia mula dibina 9 tahun lepas. Perjalanan yang sebelum ini mengambil masa 2 hingga 3 hari dari selatan Bangladesh kini boleh dilaksanakan hanya dalam tempoh beberapa jam.
Jambatan Padma ini menjadi kebanggaan rakyat Bangladesh dan dijangka memacu ekonomi negara berkenaan. Sebelum ini, ia banyak menimbulkan kontroversi antaranya rasuah sehingga menyebabkan Bank Dunia dan beberapa institusi kewangan menarik balik pembiayaan. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan jangan ketinggalan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum dan selamat malam.